A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga pelajar yang sedang menuntun sejarah ringkas dari saya. Nah, saya sebagai ngajar sejarah atau pemarah tarikh kelas 3 garis 1 dan juga garis 2. Alhamdulillah. Pertama kali sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi masih panjang ke umur kita. Lagi kasih dah saya. Lagi memberi taufik. Rahmat dan nikmat serta taufik dan hidayah pada kita boleh bersama dalam menuntut ilmu ataupun menunaikan suatu kewajipan iaitu mengaji ataupun menuntut ilmu ni. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu beri kita ni selamat daripada segala penyakit-penyakit, segala fitnah-fitnah, segala bala-bala yang ditimpa atas muka bumi hari ni. Maka alhamdulillah ucaplah kita sebanyak-banyak mungkin ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kali lagi pada minggu lepas kita telah ngaji dah Rasulullah tu berhenti di Kuba. Di Kuba satu kampung. Maka di hari ni di pelajaran 3. Tengok dalam isi ya, pelajaran 3 ni Rasulullah sampai di Madinah. Maka kita nak ngaji hari ni dalam perjalanan Rasulullah itu menjadi Mekah. Hijrah Rasulullah menjadi Makkahul Mukarramah untuk menuju ke Madinatul Munawwarah. Dalam perjalanan saat itu lebih kurang 16 hari. Atau bukanlah apa panggil, bukanlah nak kata setah. Nak siapa Islam maju siapa kita di hari ni bukan setah. Bukan setah. Batu bukan tukar dengan apa? Bukan dengan tukar dengan seneh. Dia nak tukar dengan kesusahan. Dia nak tukar kesusahan. Kepenatan. Kelelahan. Dan juga akhir suyuh nak tukar dengan nyamu. Rasulullah juga Abu Bakar kita ni nak tukar dengan nyamu. Tetapi tak sapa lagi situ dalam hijrah Rasulullah tu. Tapi kalau tujuan bagi orang musyrikin itu nak nyamu. Nak nyawa, nak bunuh Nabi boleh. Tetapi dengan pertolongan Allah, tak akan boleh buat. Baik, kita hari ni kita sama pula dalam sejarah kita, pelajaran 3, Rasulullah sampai di Madinah. Tengok isi sikit. Pada pagi hari Jumaat 16 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Rasulullah SAW berangkat dari kampung Kuba itu menuju ke Madinah dengan diiringi oleh sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi, nyonya tu kepada Nabi dari orang-orang Ansar. Iaitu pada pagi hari Jumaat. Sahabat tu nak tahu hari Jumaat ni hari yang mulia, hari besar dalam minggu. Bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Bulan yang mulia dalam 12 bulan. Dan juga hari yang mulia iaitu hari Jumaat. Yang lebih penghulu dalam panggil tu segi kemuliaan, segi barakah ya. Siapa ni belah hari? Tangan ni belah. Nak kira boleh Islam ni, tak kira boleh buza dak ni. Boleh majusi dak kira ni. Nak kira di bulan Rabiul Awal. 16 Rabiul Awal. Tepat ni belah bulan Rabiul Awal. Ke-13. Ke-13 kenabian. Ke-13. Tahun yang ketiga. Tahun yang ke-13 Rasulullah hijrah pada Madinah. Jangan dah kata Rasulullah tu siapa situ tu bila Rasulullah hijrah tu 13. Tahun yang ketiga. 13 dari kenabian. Rasulullah itu berangkat dengan sahabat-sahabat. Dari kampung Kuba. Yang minggu lepas kita ngaji dari kampung Kuba itu
Nah, di antara Madinah, Kuba, lepas tu Mekah, Kuba, Madinah. Nah, di antara itulah. Nah, dia kata di antara dekat dengan Madinah. Nah, lepas tu hok tanyalah. Bala pelajar-pelajar tanyalah ibu-ibu ayah-ayah yang biasa pergi. Nah, lagu mana jah ke dekat. Lagu mana kawasan itu tu. Nah, saya nak tak kenal. Nah, sebab saya tak pernah pergi ziarah di sana. Nah, maka siapalah di Madinah. Maka dengan diiringi ni dijaga kalau saya kata ditonrap. Nah, diterima oleh sahabat-sahabat di Madinah. Nah, diiringi ni kalau kecek kalimah diiringi ni maknanya dipiping. Tapi maknanya diterima dengan baik. Nah, diterima dengan baik. Nah, ditonrap kalau sesuatu ditonrap dengan baik. Nah, dari orang-orang Ansor. Nah, orang-orang Ansor ni orang hok duduk Madinah Asa. Kena faham oleh itu. Orang yang duduk di Madinah Asa. Kalau orang hok duduk Mekah ni orang panggil orang-orang muhajirin. Nah, orang yang berhijrah. Tetapi orang Ansor, orang Asa, orang Muhajirin, orang yang datang. Nah, yang hijrah ambil di Makkah, siapa di Madinah. Tuh. Nah, betul. Sembahyang Jumat pertama di dalam Islam. Nah, semaya Jumat. Nah, semaya Jumat yang mula-mula. Nah, dalam Islam. Nanti kita ni diterima oleh Rasulullah dah ni. Kena semaya Jumat, kena semaya 5 waktu sehari semalam yang diperintah oleh Allah. Maka Allah tu perintah pada Rasulullah. Maka Rasul itu sebar, Jalan kalau learningnya Nah, kepada kita semua di hari ni. Setelah Rasulullah sampai di suatu tempat yang terletak di antara Kuba dan Madinah. Ni tu. Siapa Nabi tu dah jalan di Kuba, maka tu dah pop mari siapa di antara dekat dengan Kuba dengan Madinah. Antara. Nah, lepas pada Kuba lah. Satu kampung Kuba, ni kampung Madinah, maka dekat-dekat ni. Nah, baginda berhenti sembahyang Jumat. Dua di. Nah, ataupun di wadi, boleh di wadi tu. Nah, di itu tunjuk tepat. Nah, di kawasan di wadi tu Ranunah. Nah, bahasa Arab ni. Nah, bahasa Arab. Nah, Ranunah ni. Di satu tempat yang bernamanya Ranunah, yaitu makna bahasa Arabnya tempat bergema. Nah, bergema cak rata sebab kedatangan Islam itu Rasulullah sudah tapat dah. Maka orang panggil tu kalau saya tahun rak kuam uun lah. Nah, kerana Nabi telah datang mari dah ni. Nah, maka terima dengan baik-baik, maka foya tu gemar suka. Nah, gembira. Nah, tu. Supaya kita boleh gapo-gapo hadiah daripada ibu, bapak ke, daripada guru ke. Tu naik atau gemar. Seperti itu jugalah. Maka inilah Jumat yang pertama disembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu naik atau semaya Jumat pada hari itu pada 16 Rabiul Awal. Nah, tahun yang ke-13. Nah, tahun yang ke-13 Hijrah. Nah, Hijriyah. Tu. Tu. Maka terus lagi. Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah. Rasulullah ni disambut ya ada diiringi ni disambutlah. Disambut oleh penduduk Madinah ni tu. Manakala selesai sembahyang. Nah, lepas pada semaya, maka orang penduduk Madinah itu ada setengah tu magi jabat salam ramailah masa dia ada Rasulullah ni. Nah, setengah dah dia kata siapa-siapa yang boleh tepuh dengan Rasulullah ni tu, walaupun kulit. Nah, ni kulit tepuh ni api nako tak akid dah. Lebih-lebih lagi kita boleh duduk bersama dengan Rasulullah. Nah, hak tu cerak. Hak tu cerak. Nah, tapi bukan dalam sahabat Nabi pun berapa orang ya yang boleh duduk boleh tepuh sungguh-sungguh dengan Rasulullah. Nah, tetapi kebanyakan tu boleh jawab halal laku lah dengan demo duduk dengan Rasulullah. Nah, dia masa Rasulullah. Nah, tu. Manakala selesai sembahyang Jumat, Rasulullah pun masuk ke Madinah. Jalan masuklah. Jalan masuk di Madinah. Baginda disambut dengan penuh hebah. Nah, dengan hebat.
Nah, penuh dengan hebat, bukan heboh tu. Dengan penuh hebat. Hebat saat itu sekuat-kuat. Nah, apa kalau alangkah lah, cakap kalau saya kata alangkah. Nah, alangkah sungguh. Moga lama juga. Nah, lama juga dari saya dengar dah khabar kata ada orang membawa agama Islam tapi pio you nak kenal tu orang penduduk Madinah. Maka duk tunggu cita-cita untuk nak masuk agama Islam for you saat itu dengan penuh semangat for you nak terima dengan agama Islam dan juga for you ni tu rela kepada agama Islam. Nak tahu for you tu cita-cita. Nah, duk tunggu-tunggu Nabi saat itu untuk sebar agama Islam. Tu. Habak tu for you dengan tonrap dengan kalau alangkah lah semua kita ni hari raya tu pakai temyuk lah kita tu. Nah, pakai sokok, pakai baju budaya, pakai baju yang lah. Kosok lendek ya apa ya tajam baju ni. Nah, tu ni atau kita tu tonrap. Nah, hari raya seperti kita lah ni. Nah, apa belah sampai raya pun. Nah, apa muda pemudi pakai capur tangan buat untuk apa tu gerbang. Nah, makan sijik ke apa. Tu untuk apa? Untuk nak terima kedatangan 1 Syawal. Nah, ataupun Idul Adha dan juga Idul Fitri Syawal dan juga 10 Adha. Nah, hari raya haji tu. 10 Zulhijjah hari raya haji. Tu. Patut maka kita pakai buat pitu gerbang. Nah, jangoklah kapung, menebah batas, kawasan batas, tepi batas tu menebah tonrap. Dengan penuh hebat. Tu. Nah, maka penduduk Madinah ni tu yang terdiri dari lelaki dan perempuan, kanak-kanak semua. Seluruh orang kampung pakak mari sambut Nabi, pakak mari sambut Rasulullah. Kalau bani sagi mohita ni seperti babo. Babo panjang mari mohita, mari ceramah kampung kita. Maka kita ni terima sambut babo mari. Babo Zu, babo Mang, babo Qadafi, babo Qadafi, babo Suh, semua babo kita tandap situ dah. Sebab apa? Sebab Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama-ulama di hari ini warisnya daripada Rasulullah, daripada Nabi. Maka tu pun kita terima dengan apa yang secara hebat-hebat dah. Masa babo lolon ni. Lebih lagi Nabi, lebih lagi Rasulullah, lebih lagi utusan Tuhan. Terima dengan apa yang kita terima dengan sehebat-hebat lah, semolek-molek. Nah, tu. Mereka mengalun ketibaan Rasulullah dengan nasyid. Nah, bukan nasyid, ya syi'ir. Ya sebab orang zaman dulu ni syi'ir patong. Kalau mau kita ni kebanyakan beseng orang zaman dulu lah. Nah, orang zaman dulu kalau mau kita ni jarang dah nak ada baik ni. Nah, syi'ir ni duk karek tu dulu duk tu benda je karek tu baik perkataan. Tu banyak. Nah, masa dulu. Masa lepas pada tanding kalah oleh penjajah Siam. Lepas itu maka orang kampung kita ni kelik hadap mudik naik ke kawasan Nestan ini. Yo kecek balarah. Nah, yo kecek balarah untuk anak cucu yo datang laki ni kembali. Nah, roh jihad dan juga roh semangat untuk membela agama bangsa dan juga tanah air. Syi'ir banyak. Nah, maka hak ni syi'ir ni ia muju kedatangan Rasulullah. Tu. Tengok dalam syi'ir ni kata Tala'al badru alaina. Tu. Lepas tu min saniyatil wida wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mata. Tu ya wis kat tu. Nah, puisi yo. Kalau syi'ir yo wis kerak ni. Nah, padahal ada lagi. Nah, dalam apa kita tengok dalam zanji lah. Nah, dalam berzanji kita. Nah, dalam diki mukluk bahasa Arab. Nah, ya ada panjang lagi. Nah, artinya apa ya tu? Telah menjelma bulan purnama ke atas kami. Ni sinde lako ni. Nah, sinde. Nah, sini ni saya minta maaf dah belajar kalau saya
paham saya tak sapa hok matlamat yo nok tu minta maaf lah. Nah, muka yo daleh ini kalimah daleh. Nah, kalau orang ngaji kok syair tu yo tahu, tetapi yang maksudnya tak jauh lah. Nah, saya pun pergi saat itu juga. Nah, telah menjelma bulan purnama ke atas kami. Dia kata no. Dulu penduduk Madinah sana itu duduk dalam kegelapan. Maka apabila Rasulullah sapa, Rasulullah sapa di Madinah ni, maka menjelma bulan. Bulan purnama ni pracantem doang. Kalau saya kata pracantem penuh. Dalam 14, 15, 16. Nah, hari bulan tu maka penuh. Cerah lah. Cerah. Seolah-olah kata gitu. Kalau Rasulullah sapa di Madinah ni, seolah kata bulan itu purnama. Maksud sebagiannya, fok yo sana itu dulu lagi gelap. Maka Rasulullah sapa pup, duk lah cerah, duk lah keadaan cerah. Kerana apa? Dulu fok yo tak ada sembah Tuhan satu, tak ada sembah kepada Nabi, tak ada sembah cara percaya kepada kitab, tak ada percaya kepada hari kiamat, gapo-gapo semua tak ada rukun Islam, rukun iman tu. Tetapi apabila Rasulullah sapa pup, Rasulullah gerak hak benda tak sama dengan ajaran Islam. Nah, dia hajar percaya Allah, dia hajar percaya malaikat, dia hajar percaya semua dari rukun ni itu. Maka fok yo hak duk gelak lu, duk dalam cerah. Namanya maknanya situ tu. Satu. Nah, yang datang dari celah-celah wada'i. Wada'i. Dah. Wada'i maknanya perpisahan. Iaitu yang datang dari celah-celah perpisahan. Perpisahan mana? Rasulullah sapa pup perpisahan hak menotak molek tu. Dia tinggal. Dia kau tinggal. Kau jauh. Perpisahan benda hak molek mari, hak jahat pisah lagi. Tu maknanya. Nah, ternyata yo maksudnya maksud dalam ni. Nah, betul bersyukur mestilah atas kami. Maka apabila kedatangan yang kebaikan sebab kita, okey. Tahun ni misal tak ayah kita, pak nak kita ke boleh duit dia juta-juta maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga misal kata kita ni tu ngaji boleh umur 1, umur 2, umur 3, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu. Tapi yang kita kena mesti bersyukur sama-samanya, iaitu kita ni tu kita kena syukur sama-sama iaitu dengan Tuhan itu nikmat iman dan Islam. Maka kita nak bersyukur hari-hari hak tu. Nah, hak tu jangan tinggal. Nah, walaupun kita jahat taruh mana pun, nah, semaya baik kita jangan tinggal. Nah, walaupun kita jahat taruh mana pun, nah, semaya baik kita jangan tinggal. Nah, ni kita bersyukur matilah ke atas kami ni. Atas fok lah. Atas fok sana ni atas. Rasulullah hajak pada orang-orang Madinah saat ni, stay Madinah ni tu hajak masuk agama Islam. Maka fok masuk Islam lako tu, maka fok atas syukur. Nah, syukuri nikmat. Orang panggil ke nikmat yang payah ni orang boleh masuk Islam dah. Nah, lagi contohnya nak tak payah mana? Hidayah Tuhan itu bukan mudah. Nah, hidayah Tuhan iaitu orang yang ni boleh buka rahmat tahti. Payah. Contoh misalnya, nah, iaitu Abu Talib. Nah, Abi Talib ni adik ayah Nabi. Ayah Nabi nama Abdullah. Adik Abdullah. Maka Nabi dengan Abi Talib ni pak nakal. Saat nyawa Abu Talib duduk di ni halqum. Nak suk ni. Tapi Abi Talib saat ni tu tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia tak ada ucap juga. Tu nak kata hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka kata orang Islam, orang Madinah ni tu, orang Ansar ni tu, dia syukurlah atas nikmat yang dia beri ni tu. Kerana apa? Kerana dia ni tu bukan mudah-mudah dia boleh masuk agama Islam dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bersyukur mestilah atas kami. Ni, atas kami, atas orang Madinah. Nah, selama menyeru. Ini kena bertitik sikit dah. Kita semua nak bertitik sikit. Selama miru. Bukan
selama menyeru kerana Allah. Nah, selama menyeru kerana Allah. Nabi hajak kepada agama Islam kerana agama Allah itu. Lagi ayuhai. Ayuhai. Itu Rasulullah yang dibangkit di kalangan kami. Nah, kalau saya mau hitam ni, oh ya Rasulullah, yang dibangkit. Nah, di kalangan kami ni kita nak bersyukur juga. Nah, syukur kepada Allah dan juga ucap ikut apa saja yang Nabi ajar. Yang dibangkit di kalangan kami. Maka Rasulullah ni pun dibangkit di kalangan kami ni, di kalangan Foya juga. Nah, bangsa Arab juga. Nah, sebab itu ni bangsa Melayu. Nah, keturunan, kalau cek keturunan pula panjang. Nah, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Rasulullah juga lah. Bani Jawi ni. Bani Jawi ni. Engkaulah datang membawa perintah yang ditaati. Nah, engkau ini maknanya engkau sini ni Nabi lah. Nah, Rasulullah itu datang, mari, membawa perintah. Perintah apa ya? Perintah Allah yang ditaati. Yang kita itu kena wajib buat, wajib taat, wajib patuh, wajib segala-galanya. Yang wajib itu. Tuh. Nah, itu tolak al panjang lagi lah. Yo ada tolak al panjang lagi dalam kita dalam dikir bahasa Arab tuh yang kita baca bulan Maulud tu. Nanti ning bulan Muharram. Nah, Safar, nih bulan yang 3 ni kita ni ingat. Nah, kita kena buat setiap umur. Nah, kalau su tak ada arah pun, selawat aja minum air. Ada arah. Kita kena buat. Nah, untuk malaikat itu bergema, bersama dengan kita. Malaikat rahmat tu mari di muka kita. Nah, malaikat rahmat, siapa ada malaikat rahmat, siaplah. Siap sikit. Nah, tuh. Okey, hubung lagi. Orang-orang Ansar mempersilakan Rasulullah ke rumah mereka. Nah, itu apabila Rasulullah sapa dah meyapo siap nama kau mau sambut dengan sambut dengan molek-molek dengan sambut makan ni gapo siap lah, maka orang kampung itu hajak masuk rumah. Hajak masuk rumah pula. Nah, rumah ke rumah. Rasulullah ke. Hak tu nak kita nak maning Rasulullah tak leh. Babo ni kita nak maning Rasulullah tak leh. Misal tu babo mari kita, babo Eko, babo Espanyol ko, babo Liseke ko, babo Zu ko, babo yang kita kenal dalam sosial hari ni. Mari kampung kita nak minta mari baca doa, baca arwah kita. Sebab apa? Untuk nak ambil keberkatan. Tu apa tu lagi dengan Nabi tu ni lebih berkat lah. Nah, sebab tu orang penduduk Madinah itu minta tolong Nabi itu sila masuk rumah. Rumah sudah rumah ning. Gi rumah ning. Ngau panjang lah. Nah, setiap kali Rasulullah lalu di tepi rumah orang-orang Ansar itu, mereka masing-masing mempersilakan Rasulullah berhenti di rumahnya, rumah orang penduduk Madinah itu. Nah, mereka berbuat. Mereka berebut. Bukan berbuat nah. Mereka berebut memegang tali untanya. Nah, sebab Rasulullah naik unta. Rasulullah naik unta pun pakak nak gi tali unta ya ada di mulut unta ni tu ya ada tali tu baik. Nah, kalau kita gambar tengok oye kudanya berkuda ni tu ya ada tali. Nah, di unta tu ya ada juga. Nah, kita tengok le arak lah. Nah, pakak berebut orang kampung untuk nak Nabi tu weti masuk rumah. Tak jangan rumahku lu masuk. Mula-mula tagih. Tu salah tagih itulah. Nah, Rasulullah menjawab, biarlah unta ini kerana ia diperintah. Belalah tak sah piye heret, tak sah piye dekat dah. Nanti dia nak weti mana? Dia pergi situ lagi sebab dia dengan arah, dia dengan perintah. Tu. Dia dengan perintah unta seekor ni dia dengan perintah. Dia nak weti mana? Dia weti situ. Tak sah heret tali. Soalah Nabi jawab itulah. Sebab ramai ni nak heret ni, nak berhenti ni. Nah, banyak orang ni nak berhenti ni. Mung berhenti, gub berhenti, banyak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tu. Dah tengok. Nah, ya kata orang dengar orang panggil tu hidayah je lakon ni. Nah, unta Rasulullah terus berjalan dan akhir unta nyo situ tu klik pada unta. Nah, nyo sakit akhir nyo unta. Nah, bukannya Nabi. Nah, unta serta dengan Nabi itu ia berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari.
Dalam perjalanan masuk Madinah saat itu, nah masuk dah Madinah, perjalanan ni, kapal pakai dua bubuk, so masuk rumah, rumahku pakai dah heret. Lepas tu Nabi jawab kata, nanti dengar tengok uto wati mana aku nak turun situ. Gacak Nabi kata, maksud lah tu dah, maksudnya. Maka uto pun wati di rumah Ayub Al-Ansari. Nah, Abu Ayub Al-Ansari. Bukan Ayub Mahita ni. Bukan Ayub Mahita ni. Abu Ayub sahabat Nabi. Sahabat Nabi pada masa dulu dengan sendiri. Kemudian, maka uta ni uti dengan diri. Tak ada oyak Nabi, tak ada kata seperti tak. Dia dengan perintah. Perintah dia nang perintah Tuhan. Tu nak kata binatang, ingat kita jaga binatang. Yang pertama kita jangan godek. Kalaulah dia tu baik. Malaikat dia tu jahat itu kita boleh hajar. Kita boleh hajar. Jangan buat zalim lah, cak nak buat zalim. Lepas tu kita nak kecek. Kita kecek dengan dia. Sebab ambil mana tu? Nabi Sulaiman dia kecek dengan binatang. Walaupun kita tak kerti dengan cara-cara kalimah-kalimah perkataan dia oyak, tetapi dia kerti dengan kita oyak. Kita kecek. Kita main kalau kita nak pelihara kuda, kita susah dengan kuda pelihara dengan kasih sayang. Kita pelihara lembu, kita susah dengan dia pelihara. Dia yang lagi sugong kita tak segodai tak selik, bukan dia juga. Kena hajar. Supaya kita perut-perut tu nak buat mana ikan saya ngeyong kita. Tu ciwi orang perut dia tahu. Kita tanya fok jarah perut. Dia perut melong-melong tu nak bergeti pulahnya. Cara pulahnya, cara ambil peta ni tu. Kita nak tahu dak situ tu. Maka binatang ni juga tiringan. Pelajar-pelajar semua, juga tiringan. Kemudian, Rasulullah bersabda. Rasulullah kata, ini dia rumah yang saya akan singgah insya-Allah. Maka dia kata itu dia kata, rumah ni aku nak reti, aku nak singgah masuk. Selepas itu Abu Ayyub menjemput Rasulullah, menjemput bukan cuik. Silalah, jabat tu jabat salam, maka heret bukan Nabi tak gerak. Orang panggil hormat orang yang mulia ni. Orang yang mulia di sisi Tuhan ni hormat. Heret masuk. Cik Nur kata heret masuk dalam rumah. Duduk dalam rumah. Tetapi Rasulullah memilih tingkat bawah supaya mudah orang-orang datang menziarahinya. Boleh di rumah dia tu banyak lapis. Selapis atau berdua lapis, tiga lapis. Rumah orang Arab ni banyak kewak dengan batu koi lu dah. Batu koi dah, batu koi. Tapi yang betul tu ada batu koi wallah alam lah masa Rasulullah tu. Maka Nabi minta tu nak duk cari buah ya, secut tak seduk le cata takut payah. Dia mau nak ziarah aku tadi. Orang lalu jalan ni nak ziarah nama jabat saling aku gapo semua ni. Boleh duk mudah jabat saling. Maka pun tak ada gapo. Orang-orang Ansor ni tajuk yang terakhir. Orang-orang Ansor memuliakan Rasulullah. Hormatlah memulia ni hormat, maknanya hormat. Bukan cemerlang. Sebab Nabi ni bukan orang suruh puja. Kita ni tu bukan suruh puja Nabi, kita nak puja Tuhan. Tetapi orang yang mulia kita kena hormat. Kita kena hai kiat, hai kuam khaurab. Kalau bahasa Sia itu adalah orang-orang Ansar berlomba-lomba. Berlomba-lomba ni tewah. Orang-orang Ansar ni berlomba-lomba mengunjungi Rasulullah di rumah Abu Ayyub. Pakak dah. Seperita tu saya diri pun kalau babo mari mau ke kampung kat saya pun saja tekan juga nak jawab salam untuk ambil keberkatan. Karena kita ni orang tak pandai, orang jahil dah. Maka we Rasulullah doa pada apa Rasulullah doa ni tak cek banyak lah Tuhan terima mata. Tak seperti kita ni doa sok tapel perabung. Naik tapel burung pula lalu jalan fruf. Tapel tu hanyut tak sampai doa Tuhan. Tapai tiwe, tapai kapal tuwe, tapai umpah nang sapal langit 7 sapal sedap mutahan berlapis-lapis. Tu ni atau apa kalau doa Nabi doa ni sapal tu hello dah. Sebab tu lah orang oleh ahli ulama mari kita tu jangan buat seka-seka, jangan buat hina-hina, jangan buat mai-mai. Dia boleh jabat salah kita tekan jabat salah lu. Mudah-mudahan kita jabat salah dengan babo-babo itu tu. Keberkatan babak ni tu jerak masuk dalam tubuh badan kita. Mudah-mudahan babak tu doa pada fak kita tu. Wis selamat dunia akhirat. Kita nak doa fak yo. Sebab fak yo tu berkat. Masalah makan ni kita boleh cari makan. Tetapi nak keberkatan.
Nah, nak keberkatan itu kita ni orang yang tak molek dah, kita orang yang jahat ni, orang yang berdosa banyak ni payah sikitlah Tuhan nak terima, tapi kita jangan putus harapan. Nah, kita jangan putus harapan, oh aku dosa banyak ni, Tuhan apa dak dosaku. Tak boleh kata baik tu. Nah, dalam sejarah yang saya bisa dengar babak yang royak kata, ni tu ada seorang pemuda tu biasa bunuh orang 900. Orang 1000 orang lah. Macam tahu orang 1000 orang. Nah, ada seorang dah tak cukup 1000. Maka dia pergi jumpa dengan bapa. Nah, seorang ulama pada masa tu orang yang nak kelap tua kelap cai dia tahu tak sedar aku banyak dosa dah. Aku ni bunuh orang ni 999 orang dah. Seorang dah cukup 1000. Dia jumpa seorang bapa ni tu, dia kata, "Bapa, boleh dak ni Tuhan terima dak taubat aku ni. Aku bunuh orang 999 orang ni." Bapa kejut. Oh, siaplah mung. Tuhan nak terima ke dak mung. Bapa wi bet ni secara ringkas lah, secara ringkas. Kalau kita nak dengar tu, persilakan dengar dalam babak Espanyol. Nah, dalam YouTube ke baik. Dalam titan babak Espanyol. Nah, maka pemuda tu bangun catah lurah, catah kok apa mati apa. Di 1000. Di 1000 ke. Di 1000 ke. Ini berlaku pada Rasulullah. Tak silap ada berlaku pada Rasulullah. Nah, kita tanya sahabat. Tak silap kita tanya sahabat. Nah, kita tanya sahabat. Maka bunuh sahabat tu. Maka kesuk kita tanya Rasulullah. Nah, jadi jumpa Rasulullah dia kata, "Ya biasa bunuh orang banyak dah," dia kata. Nah, dia biasa bunuh orang banyak-banyak dah. 1000 orang dia bunuh. Tu adakah Tuhan terima taubat dia kata? Apa Nabi nak murih Nabi kata, tak. Lalu dia kelik, dia tak bunuh Nabi. Nah, dia kelik. Tu dia susah, tiok sungguh-sungguh, dia susah sungguh-sungguh. Maka wahyu turun sampai kepada Nabi. Royak kata, royak kepada Nabi kata, mu jangan seka bahawa walaupun dia berdosa banyak, tapi keampunan tu duk di aku, duk di Allah, di Tuhan. Maka Nabi pun pergi royak kepada sahabat-sahabat Nabi, suruh turut seorang pemuda Tuhan itu mai jumpa dengan Nabi. Maka pemuda itu pergi jumpa dengan Nabi. Nah, maka Nabi royak kata, dosamu itu Tuhan diterima. Nah, taubatmu saat itu Tuhan diterima dah. Tu habis atau kita itu walaupun kita dosa banyak sekalipun, besar-besar bukit, besar-besar gunung sekalipun, jangan putus harapan. Mudah-mudahan itu Allah akan ampun dosa kita. Kita jangan putus harapan. Kita jangan putus harapan. Situ saya. Kita jangan putus harapan. Kita buat dosa, taubat. Kita buat dosa, kita taubat. Manusia tak ada manusia yang tak ada berdosa. Semua tu manusia yang berdosa belaka. Sebab kita ni bukan orang-orang yang pekat sama dengan Nabi. Pekat sama dengan sahabat tak ada. Manusia ni hidup dia tak ada apa? Dia kena ada silap dan salah semua. Pak dosa tu biasa kena ada. Tu. Okey, habis itu balik dah sejarah kita sikit dah. Mereka membawa makanan-makanan yang banyak untuk Rasulullah. Maka orang-orang Ansar itu pakat pergi di Mu'ayyub Ansari untuk apa? Untuk nak pergi jumpa dengan Rasulullah, untuk nak pergi keberkatan dengan Rasulullah. Maka fok jadi makanan-makanan yang banyaklah untuk jadi Rasulullah ni tu. Maka bagi dia makan bersama sahabat-sahabatnya, sahabat yang ada kawasan kali-kali dengan dia tu lah. Abu Bakar dengan Abdullah Ariqah tu cakap ada duk kali dah. Tapi sahabat yang kedatangan mari ziarah ke apa semua tu, sahabatnya dari orang Ansar dan Muhajirin. Dan juga orang Muhajirin yang siapa dah tu, jangan siapa belum ada Rasulullah siapa tu. Ya siapa dah. Sebab Rasulullah tu akhir esok dah. Rasulullah tu di kota Mekah, orang yang akhir. Orang yang akhir. Orang yang akhir dah tu baik. Nabi dah kata, maka sahabat-sahabat dah gidah di Madinah tu, maka ke sambut teh for you tu dengan baiklah. Orang Muhajirin dan juga sambut orang Muhajirin. Orang Ansar sambut orang Muhajirin itu dengan baik. Seperti adik kakak dah lah. Sedangkan dia tak tahu mata hidung ke mana. Tapi nak tahu dia duk boleh. Apabila kita ada kesatuan, apabila kita ada satu faham sama ki,
ia akanlah tubik kukuh. Nah, cara kukuh kuat dia ada. Nah, gagah. Tu habis. Sekadar tu sejarah ringkas. Nah, dalam pelajaran yang ketiga. Nah, tajuknya Rasulullah sampai di Madinah. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa pula keluarga Rasulullah berhijrah dan asal kunut setelah asal kunut. Nah, kunut yang kita baca kunut tu. Minggu depan insyaAllah. Lepas tu bagi saya nak keterangannya. Nah, my head kepada pelajar apabila dengar ada sejarah, jikalau tak faham. Nah, tulis komen, tulis soalan mari di type post yang saya nak post lagi. Tulis lalu dah. Ustaz, gapo? Bek ni gapo? Bek ni tak faham sini. Tulis mari. Nah, lepas tu bayangan tugas kita tulis isi semua ni mek jadi 1 keping 1, keping 2, keping 3, keping 4. Kita tulis isi semua, maka kita buku gambar perep. Tulis nama sikit lewat isak. Nah, lepas tu post masuk, tulis nama. Post nama lu dah nama kita. Saya satunya saya nak markah dan yang kedua saya nak tanda kata pelajar tu masuk ngaji. Dah saya minta harap pada pelajar semua buat dan juga ikut apa yang saya ni goyang, yang apa saya suruh. Maka bagi saya ni jikalau ada tersalah atau tersilap dalam huraian sejarah. Nah, sejarah saya ni sejarah Rasulullah sampai di Madinah ni ada salah silap. Nah, baik perkataan dan juga kata tata bahasa. Nah, tata bahasa saya kecil ni tak sedap dengar di telinga, maka saya mohon maaf lah. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.